Inilah hantar ni. Kelas 5 IR ni. Okay. 5 IM berapa orang hantar? 5 IM ada 3 orang je hantar. Siapa 3 orang? Tengok sikit. Okay. Adeline hantar. Aina Jua hantar. Okay. Orang lain tu mungkin tak buat ke gana tu. Ini waktu je hantar lah 2. Nisrin lah 3 orang hantar. Okay, jadi terima kasih kepada pelajar yang hantar. Okay, sekarang ni kita nak tengok jawapan awak. Ini saya pilih lah hot random ni Afiqah Ayah ni punya dia. Okay, baca soalan dulu. Okay, minggu depan kita baca dah tapi kena baca pula lah. Okay, ini ialah kaedah pencairan. Jadi kita kena highlightkan perkataan kaedah pencairan. Daripada larutan stok. Larutan yang dibeli daripada pembekal, dia biasanya pekat. Dia 2.0 mol DM negatif 3 ni pekat dia. Jadi kita panggil dia sebagai larutan stok. Okay, larutan stok ni dia ada dalam botol reagent yang dibeli daripada pembekal bahan kimia. Okey, so senarai bahan dan radas, pipet, kelalang volumetrik, air suling. Okey, jadi awak kira sini. Okey, saya tengok awak kira, awak guna formula. So dapat 25 cm padu. Okey, betul lah. Okey, unit ada dengan nilai betul dapat 1 markah. Boleh tanda dekat kertas awak masing-masing dah. Tanda dengan pen merah. Okey, ada tak orang yang tak boleh kira ni? Ada, tak ada deh. Sebabnya royak dah minggu lepas kan. Okey, jadi formula ni hanya guna untuk pencairan. M1V1 sebelum dan M2V2 untuk selepas pencairan. Okey. Sebelum dicairkan larutan tu pekat. Dia 2.0. Okay, bila dah cair, dia cairlah 0.2 lah mol DM negatif 3. Okey. Next soalan nombor 2. Saya tengok semua orang jawab panjang lah. Lepas tu ke ayat dia sambung-sambung. Kemudian, dalam kimia ni tak payahlah nak kemudian lah. Lepas tu lah, a few minutes ago lah, tak payahlah. Kita straight to the point. Dan saya sebenarnya nak awak tulis dalam bentuk point. Bukan bentuk ayat panjang gini. Dash je. Ataupun nombor 1, gapo nak buat. Nombor 2, gapo. Okey, tapi dalam ayat ni tentukan jumlah jisim. Okey, tentukan jumlah jisim, jumlah isi padu larutan stok yang perlu digunakan. Tu tak payah dah tulis. Okey, kemudian pindahkan. Macam mana ni maksud dia? Pindahkan. Sepatutnya ayat pertama kita kena tulis apa? Kita ukur isi padu. Ukur lah yang paling sekali. Ataupun sukat. Sukat 25. Okey, ada tak orang lain nak jawab itu? Untuk point lain sikit. Tengok Aisyah ni. Aisyah begitu apa? Aisyah sebutkan semua. Panjang gitu juga. Memang kebanyakan jawabnya dalam ayat panjang-panjang. Dia tak buat. Okey, tapi tak apa, boleh tengok yang ni. Nampak dia tak jawab dia. Okey, gunakan pipet untuk mengukur 25 cm padu larutan stok. Okey. So maksudnya kita sukat. Sukat ataupun ukur 25 cm padu 2.0 mol negatif 3 larutan stok. Kena tulis belakang tu.
Saya ulas sikit. Ni ajak ni betul dah, cuma ada lagi benda tinggal. Okey, ukur 25 cm padu 2.0 mol DM negatif 3 larutan stok menggunakan pipet. Bagus, ada perkataan gunakan pipet sini. Boleh? Eka boleh? Siti teacher. Alisha ni ada aku tak itu dia ni? Ada teacher. Okay, so tu markah pertama. Gapok kena ada isi padu, kemudian kena ada kepekatan, kena ada alat yang digunakan, pipet. Okay. So sebenarnya tak panci ayat tu. Ukur 25 cm padu 2.0 mol DM negatif 3 larutan stok menggunakan pipet. Ayat tu pendek tapi ringkas dan padat. Okey, so yang kedua, masukkan ataupun pindahkan larutan yang diukur ke dalam kelalang volumetrik. Ini betul lah ni, dapat 2 markah. Dapat satu lagi markah dah. Masukkan larutan ke dalam kelalang volumetrik. Ataupun pindahkan. Yang ketiga, tambahkan air suling kepada larutan sehingga menghampiri tanda senggatan. Kemudian gunakan penitis untuk air suling ditambah titik demi titik sehingga tepat pada tanda senggatan. Ni betul dah jawab awak ni. Bawah ni semua betul lah kau. Tambah air suling dulu sehingga dia dekat-dekat dengan tanda senggatan. Lepas tu kita guna penitis untuk dia sampai betul-betul kepada tanda senggatan. Okey. Beres? Ada soalan nak tanya? Okey, ni itu secara ringkas lah. Kalau dalam soalan esei dia kena panjang lagi. Memang kelalang volumetrik tu kena ditutup dan diterbalikkan untuk beberapa kali sehingga larutan bercampur dengan baiklah kan. Kena ada lah ni. Okey, ayat akhir ni Afiqah buat ni. Sekarang ni dia nak 3 markah aja. Hak ni tak ada pun dia consider lagi lah. Ataupun kalau awak tulis pun tulis lebih daripada 3 poin tak apa. Dia akan cari mana-mana poin yang berkaitan, dia akan bagi bantu untuk awak untuk dapat markah. Tapi langkah yang paling penting sekali dalam untuk dapat 3 markah ni, mula-mula kita ukur dengan pipet. Kemudian langkah yang kedua kita bubuh dalam kelalang volumetrik. Kemudian yang ketiga kita tambah air sehingga tanda senggatan. Dapat? Boleh faham? Okay. So next kita pergi soalan seterusnya. Okay, apakah perubahan warna larutan dalam kelalang kon pada takat akhir merah jambu kepada tidak berwarna? Okay, 1 markah. Okay, merah jambu kepada tidak berwarna. Okay, sebelum merah jambu, selepas tidak berwarna. Itu kalau gunakan naphthalene dah. Reagent ni banyak jenis. Ada metil jingga, ada penunjuk universal, ada ketal litmus. Ketal litmus bukan reagent lah. Okey, nombor 2. Okey, kira isi padu purata asid sulfurik. Okey, mana awak kira? Awak kira tunjuk tak jalan kira dia? Okey, ni sini dapat 1 markah. 12.5 cm padu. Okey, purata isi padu asid. Okey, yang kedua guna formula NaVA per MbVB sama juga dengan A per B.
Sebab saya tengok tadi ada orang buat guna formula M1V1 sama juga dengan M2V2. Tak boleh guna adalah formula tu sebab tu formula untuk pencairan sahaja. Okey, sekarang ni proses tindak balas penetralan. Kena guna formula ni. Okey. Okey, so sekarang ni isi je maklumat yang ada dalam soalan dalam formula. So awak akan cari MB. MB okey dapat 0.2. Semua orang dapat 0.2. Saya nampak sini adalah awak salah dapat 0.1. Okey. Jadi kalau kira dengan betul dah ni, kita cek kalkulator, okey betul dia dapat 0.2. Betul semua dapat 0.2 ke? Amir dapat apa Amir? Saya dapat 0.2 juga teacher. Okey. Cuma kalau awak dapat 0.2, sekarang ni semua orang tolong cek betul-betul jawapan tu dah. Pastikan ada unit mol di M-3. Amir buat unit ke apa? Mol di M-3 teacher. Okey, bagus. Kalau awak tulis mol sahaja, tak ada di M-3, minta maaf lah. Tak ada dapat markah situ. Sebab saya jumpa tadi ada orang buat mol saja unit. Unit kepekatan mesti mol di M-3. Cek molek. Okey, kalau ada dapatlah 3 markah tu. Okey, kalau 3 markah maksudnya dekat purata ni 1 markah. Okey, sini tempat yang awak isi semua maklumat ni dengan betul. Ganti A dengan B pun betul. 1/2 dapat 1 markah sini. Jawapan dan unit yang betul 1 markah. Jadi semua sekali jumlah dia 3 markah. Beres? Nisrin betul ke salah awak buat? Salah. Salah mana Nisrin? Tak buat sama dengan nombor depan asidnya, nombor depan base. Gana-gana Nisrin tulis pula. Tengok Nisrin punya. Kalau awak tak guna formula, okey ada orang tak guna formula MAVA per MBVB sama juga dengan A per B ada. Tak ada masalah kalau tak guna formula tu. Dia jalan panjang. Dia kena buat perkadaran, kira mol dan sebagainya tu tak ada masalah. Cuma dia kena follow betul-betul lah formula tu supaya dapat. Dia guna formula N sama dengan MV per 1000 je ada. Dan saya tak ingat siapa tu guna. Siapa Muflisah ke? Ni Nisrin punya ni dia. Nisrin salah sebab Nisrin guna formula ni. Jadi Nisrin kena ingatlah semula pula ni. Formula ni hanya untuk penetralan pencairan. Sebab tu jawapan awak dapat 0.1, salah lah. Orang lain dapat 0.2 belakang. Okey, kita cuba tengok jawapan orang hok tak guna formula. Okey, hok tak guna formula, jalan dia panjang tapi selamat. Tapi dia memang lambatlah sikit. Saya pun suka guna cara tu. Ni tak. Okey. Saya pun tak ingat siapa dia tu guna tu. Siapa yang guna tu? Cara yang panjang tu. Saya. Siapa saya tu? Zulfa. Ni dia. Okey, Zulfa ya. Zulfa buat cara tradisional tapi selamat. Okey, sebab ni tengok ni. Okey, so dia kira bilangan mol dulu. Okey, mol ke apa kita kira ni Zulfa? Acid, hydrochloric. Okey, mol acid. So
So dia kira bilangan mol asid dulu, dapat 0.0025 mol. Okey, kemudian ni satu markah, ni semarkah. Kemudian kita buat perkadaran. Jadi dia tak buat A per B. Okey, tak buat A per B tapi dia buat perkadaran macam biasa. Okey, 1 mol asid sulfurik, okey, nisbah kepada 2 mol kalium hidroksida. So jadi dia akan dapat bilangan mol kalium hidroksida sebanyak 0.05 mol. Okey, next. Barulah dia kira kepekatan tu lah dengan formula MV per 1000. Okey, dapat juga jawapan yang sama 0.2 mol di M negatif 3. Jawapan memang tetap sama. Walaupun kaedah tu tak guna formula. Okey, bagus lah. Okey, so kita sebenarnya ada dua pilihan cara ataupun kaedah untuk selesaikan masalah peneutralan. Okey, ada soalan nak tanya? Okey, tak ada. Okey, so kita habis soalan ni. Okey, tak ada dah soalan ni. Soalan berkaitan dengan peneutralan. Okey, kalau amali, setakat ni kita pun target jugalah untuk amali berkaitan dengan peneutralan. Okey, penoftalin, asid kalium hidroksida tu mungkin ada. Okey, jadi kalau kena buat amali, awak perhati tengok gambar deh. Okey, pastikan asid tu berada pada sini. Asid mesti berada pada ataupun asid mesti duduk dalam, mesti bubuh asid dalam burette. Okey. Kemudian alkali bubuh dalam kelalang kun. Saya takut awak tukar je. Okey, kita mesti bubuh dalam burette tu asid, dalam kelalang kun ialah alkali. Okey, kemudian bila dah masuk alkali barulah kita titiskan penoftalin. Lebih kurang 3 titik penoftalin. Okey, bila penoftalin ditambah dalam kalium hidroksida ataupun alkali, maka penoftalin tu akan tukar jadi warna merah jambu. Okey, sebab itulah penoftalin, sebab itulah dalam kelalang kun kita kena isi dengan alkali. Okey, kalau kita masukkan penoftalin dalam asid, dia kekal tidak berwarna. Kekal tidak berwarna. Sebab tu asid tak boleh bubuh dalam kelalang kun, dia kena bubuh dalam burette. Ngerti ke dok cara nak guna burette, pipet apa semua tu deh? Jadi kita kena masuk makmal dan buat sendiri. InsyaAllah lah, kemarin pun saya kidah makmal, minta tolong pembantu makmal sediakan bahan dan juga radas untuk kita buat bila buka sekolah ni. Okey, jadi dia pun saya akan pergi sekolah kami ni untuk gotong royong dan buat dulu amali tu sendiri. Setting semua sekali, saya test dulu dengan bahan-bahan dan radas okey, baru awak boleh buat next week. Okey, jadi mari minggu depan awak duduk asrama tu pastikan cari lab coat awak bawa. Okey, jadi semua orang kena ada lab coat sendiri. Tak ada lab coat tak boleh nak buat lah eksperimen. Tunggulah siapa orang lain sudah baru awak boleh masuk. Baru boleh pinjam kat orang lain. Jadi tak nak pinjam lab coat orang tu sebabnya semua orang nak buat amali belakang. Dan ada di sekolah tu tingkatan 5 saja, tak ada tingkatan 4 nak pinjam-pinjam dah. Okey? Boleh? Okey, saya pesan juga dalam Telegram tu supaya awak baca berkaitan dengan sebatian ion dan kovalen. Baca ke belum? Ada orang baca dah? Tak ada lagi. Baca lagi. Sebenarnya kita jawab dah soalan tu minggu lepas ataupun 2 minggu lepas.
Soalan yang saya tanya awak berkaitan dengan sifat-sifat kimia bagi sebatian ion dan kovalen. Jadi awak faham ke duk teori dia tu? Satu benda sifat yang paling penting ialah berkaitan dengan kekondaksian elektrik sebatian ion dan kovalen. Teori pun penting, eksperimen pun penting. Nanti ada satu eksperimen yang sangat glamour situ tu. Macam mana kita nak uji sebatian ion dan kovalen mengkondaksikan arus elektrik. Jadi saya pesan dah malam tu suruh baca muka surat berapa buku teks awak. Okay, bila awak baca, awak kena tengok, baca molek, perhati molek berkaitan dengan prosedur. Nak buat gapo nombor 1, nombor 2 nak buat gapo, nombor 3 nak buat gapo. Sebab dalam amali yang saya akan bagi di sekolah minggu depan, awak kena tulis sendiri prosedur tu. Boleh? Boleh ke 48 orang ni? Nak kena tulis prosedur sendiri. Prosedur tidak diberi. Saya hanya bagi bahan saja depan mata awak. Dan awak kena tulis prosedur sendiri. Boleh buat? InsyaAllah teacher. Kalau awak tak boleh tulis prosedur sendiri, maka awak tak boleh nak buat amali. Awak blur dah situ nak campur gapo, nak buat gapo. Okay? So, bila awak baca amali eksperimen dalam buku teks, awak bayangkan awak buat sendiri. Dan kalau amali yang sama, tajuk sama tapi saya ubah sikit bahan dia. Lalu dalam buku teks dia bagi pepejal. Saya tukar, saya bagi larutan. Awak kena tulis yang berkaitan dengan bahan yang diberi. Jangan copy paste terus direct daripada buku teks. Dia kena sesuai dengan gapo kita bagi dah. Dan kalau saya bagi larutan, takkan awak nak bubur dalam mangkuk pizza juga. Kena bubur dalam gapo kalau, kalau mangkuk pizza, bahan kimia ni dia banyak jenis ya. Dia ada pepejal, ada serbuk, ada ketulan, ada larutan, ada cecair, ada gas. Jadi nak guna bahan-bahan kimia tu mesti guna dengan alat radas yang sesuai. Satu contoh saya bagi. Kalau saya bagi pepejal plumbum 2 bromida, awak nak bubur dalam bekas lagu mana? Awak nak bubur dalam bika ke? Awak nak bubur dalam mangkuk pizza ke? Mangkuk penyejat ke? Kelalangkun ke? Nak bubur dalam gapo? Afiq, nak bubur dalam gapo Afiq? Sini, nak bubur dalam gapo? Nak bubur gapo? Aimi nak bubur dalam gapo? Kalau bahan kimia dalam bentuk pepejal ataupun serbuk, kita nak panaskan dia, kita nak bubur dalam gapo? Kita bubur dalam mangkuk pizza lah sayang. Mangkuk pizza? Mangkuk pizza. Okay. Jadi kalau ada bahan kimia dalam bentuk larutan, cecair, kita isi dalam bika. Boleh? Okay, ambil teori dulu. Sini kena faham teori dululah. InsyaAllah nanti kita buat. Okay? Beres? Okay, bila sebut penetralan, ingat lagi kita belajar masa tika tepak asid dengan base. Aina Najwa, boleh tak sebut 3 sifat kimia bagi asid? 3 sifat kimia bagi asid. Aina Najwa. Kita nak fokus satu dulu hari ni. Cepat. Ada orang boleh jawab? Ilham, apa 3 sifat kimia asid? Menghakis. Okay. Ada ion hidrogen. Okay. Terima kasih Ilham, tapi kosong markah.
tu bukan sifat kimia asid tu. Contoh teacher. Kenapa? Sifat kimia asid yang pertama, asid bertindak balas dengan logam. Okay. Dua, asid bertindak balas dengan base. Okay. Tiga, asid bertindak balas dengan karbonat. Betul tak? Bagus. Nah, betul. Terima kasih banyak. Okey, Ilham sebut tadi itu bukan sifat kimia dah. Itu ialah sifat fizik. Okey. Dia mengakis. Itu adalah sifat fizik lah. Sifat kimia ni lagu mana? Sifat kimia ni tindak balas. Okey, jadi Faris sebut tadi semua tindak balas berlaku. Ada 3 tindak balas, itulah sifat kimia asid. Okey, so ni dia sebut tadi lah. Okey, jadi 3 sahaja. Itu je, tak banyak pun, sikit tu. 3 je. Okey, asid dengan base. Okey, asid dengan base. Okey, asid tambah base lah. Base ni kita boleh buat macam-macam lah. Dia base ni macam-macam. Dia base dengan alkali. Alkali duduk dalam base ke base duduk dalam alkali? Alkali tu duduk dalam base kan. Base yang larut dalam air kita panggil sebagai alkali. Okey, so satu contoh saya sebut sini base. Okey, logam oksida. Logam, okey, logam L, logam oksida. LO, logam oksida. So logam oksida ni salah satu contoh base. Okey. Ataupun logam hidroksida. Ni alkali. Okey, contohnya apa? Kalium oksida ataupun kalsium oksida. Lah kalium lah. Kalium oksida. Tu base. Okay, kalium oksida. Tu base. Kalium oksida. K2O. Kalium hidroksida. KOH. Ini ialah alkali. So kalau bahan-bahan ni bertindak balas dengan asid, okey, awak akan dapat 2 hasil iaitu garam dan air. Boleh? A tambah LO ataupun LOH, so dapat G plus A. Okey? Satu. Okey, yang kedua tindak balas asid dengan logam. Okey, Faris sebut tadi logam sahaja. Jadi kena tambah satu lagi perkataan dia, reaktif. Okey, bila sebut reaktif kita automatik faham selalu adalah zam. Jadi A, so A plus L. Asid tambah logam reaktif akan dapat garam dan gas hidrogen. Okey, boleh? Okey, seterusnya yang ketiga. Asid tambah logam reaktif. So A plus LK. Logam karbonat. So akan dapat 3 hasil. Garam of course ada. Karbonat CO3. So dia akan jadi CO2, karbon dioksida. Dan satu lagi ialah H2O. So itulah ringkasan dia untuk 3 sifat asid. So please ingat ni dah. Ni kena ingat, kena hafal. Boleh? Okay. Lah ni tika tepak saya duk mengajar ni sebab tu slide tu siap dah dah. Yang slide kita tepak hak guna. Minggu lepas. Okay. Boleh? Ada soalan nak tanya? Okey, contoh logam karbonat. Okey, kalsium karbonat CaCO3.
Okey, tambah dengan asid sulfuric S2, H2SO4. So garam apa yang dapat? Kita mesti ambil daripada asid ion hidrogen. So kena ambil asid daripada ion hidrogen. Okay, gabungkan dengan anion daripada logam karbonat. Sorry. Segi sini lagi. Jangan masuk lagi. Tekan. Okay, so kita kena ambil ni. Gabungkan dia. Sorry. Gabungkan dia tak boleh gabung positif dengan positif, so kena gabung dengan positif dengan negatif. Ni pula kalsium dengan ni. Tapi garam apa yang kita akan dapat ni? Ca gabung dengan SO4. So kita akan dapat kalsium gabung dengan SO4. Ion sulfat. SO4. Kalsium sulfat. Okay, so karbonat dengan H2 kita akan dapat apa? Karbonat jadi karbon dioksida CO2, kemudian hidrogen dengan oksigen dari sini gabung dia akan jadi air. Okay, nak dapatkan nama garam mesti gabungkan antara ion positif dengan ion negatif. Boleh? Kita tengok ya. Okay, ada soalan nak tanya. Ingat hak 3 ni dulu. Revision kita fokus kepada 3 sifat kimia asid hari ni. Jadi kalau awak ingat 3 ni, awak buatlah tindak balas. Marilah asid gapo pun. Dengan logam gapo pun awak boleh dapat hasil. Okay, kita cuba dah. Kita buat class point sekejap. Aku cuba ni senang je ni. Ada dah kau orang jawab. Macam ni. Hak ni hak lepas ada apa? Sebelum ni ke ni? Tak saya tengok ni. Awak boleh try masuk tak? Class point 61526. Ini respon dulu. Siapa jawab dah tu boleh ke jawab? Teacher, Ya. ada orang nak masuk. Berapa tak boleh kau? Teacher tak accept lagi. Accept. Accept mana? Sebab saya kena guna untuk kelah IT. Jadi saya nak tekan mana saya ni. Tak apalah. Saya boleh cancel je. Tak payah masuk. Saya ni setting tak betul. Maksudnya saya kena sini dulu. Okey, tak apa. Okey, jadinya kita kena tengok, okey, kita ambil satu contoh.
Okay, ambil satu contoh. Gelar IM ni dah. Ada apa ke gelar IM dalam ni? Okay, katakan kita ada HCl. Okay, kita tindak balas dengan satu contoh logam zinc, logam reaktif, logam zam. Kita ambil magnesium. Okay. Kita nak dapatkan hasil ni, kita kena ingat kita ada dua hasil, iaitu garam dan satu lagi gas hidrogen. Okay. Jadi garam ke apa kita nak nama garam apa yang kita akan dapat ni? Kita kena bergantung kepada asid dan juga logam yang dimasukkan. Okay, jadi kita kena ambil, kita kena pecah lah sebenarnya. Hidrogen ni dia terdiri daripada asid hidroklorik, terdiri daripada ion hidrogen dan ion klorida. Okay, so logam magnesium pun dia akan jadi ion magnesium. Okay, jadi kita kena gabung Teacher. ion positif dengan ion negatif. So, kita gabung ni. Ni gabungkan. Jangan gabung positif dengan negatif, positif dengan positif. Kita kena gabung negatif dengan positif. Okay, gabungkan hak ni dua ni. Okay, jadi kita nak gabung ni kita buat luar dulu. Mg dulu. Ion positif dulu kita kena tulis dah. Sebelah kiri ion positif, sebelah kanan ion negatif. So Mg 2 positif. Okay, formula ion bagi magnesium. Okay, ion klorida Cl negatif 1. Cl negatif 1. Cl negatif 1. Teacher, Okay, bila ada orang kita nak masuk gabung- GM. Gana? Tak nampak kan Malin? Ada yang nak masuk Google Meet, teacher? Malin kuat sikit, tak dengar suara Marha. Ada yang nak masuk, ada yang nak masuk. Saya buat auto, dia betul auto admit dah. Sekejap, saya tengok sekejap. Ya, auto admit dah. Saya tak edit dah. Auto admit nanti dia akan terus ya. So, saya tak payah klik dah. Thank you. Telur royak. Takut saya tertekan. Okey, jadi bila awak nak gabung tu perhati molek charge dia. Okey, dua ni dia kena turun dekat Cl. Okay, kita kena silangkan. So kita akan dapat MgCl. Dua ni turun bawah ni. Dua. So dia akan jadi MgCl2. So kita akan tulis sini dekat hasil MgCl2. Okay. Jadi tak apalah lambat sikit pun awak buat dulu dekat luar daripada persamaan tu. Kurang dulu tempat lain. Okay, kemudian tulislah gas hidrogen H2. Hidrogen gas mesti 2 dah H2. Kalau H saja ni, ini bukan gas, ini adalah atom hidrogen. Okay, kita kat ni lah. So satu atom hidrogen gabung dengan satu atom hidrogen, barulah dia akan jadi molekul gas. Okay, hidrogen. Okay, so kita imbangkan persamaan. Kita tengok sini Cl ada 2, jadi sini Cl dia 1. Kita pun letak 2 sini. Okay, H pun akan jadi 2, maka H dekat sini pun 2. Barulah persamaan itu adalah seimbang. Boleh faham? So kena berhati-hati bila kita nak buat tindak balas asid. Jadi lagu mana nak tahu hasil? Kena hafal hasil ni. Dapat gapo-gapo tu kena ingat. Okay, boleh? Alright.
Okay, kita pergi contoh lain. Okay, kita pergi, kita cuba hak lain pula. Okay, kita let's say kita ada HNO3, asid nitrik. Tindak balas dengan okay, cuprum 2 karbonat. Okay, kita ambil karbonat dia. Karbonat cuba dah saja ke? Okay, tak apa. Kita try hak lain. Okay, kita cuba dengan NaOH. Okay, NaOH tu apa NaOH? NaOH tu natrium hydroxida. So natrium hydroxida adalah alkali. NaOH. So dia ada OH ni maksudnya alkali. So ni tindak balas peneutralan. Jadi kita akan dapat nama garam ke apa? Kita akan combine lah. H positif, NO3 negatif. Na positif 1, OH negatif 1. Okay, so sekarang ni kita gabung Awak buat kalau awak tak faham lagi sebelum ni masa tekan tepak ni saya memang pergi semula ni, hajar semula awak ni macam mana nak dapatkan nama garam. Okay, sebab masa tu pun awak belajar online dah. Takutnya cikgu masa tu pun baru nak pandai Google Meet. Saya pun tak pandai lagi nak nulis-nulis ni guna pen ni. Jadinya kita tengoklah semula. Okay. So kita combine positif dengan negatif. Okay. Ni combine dengan ni. Okay. So dia akan jadi Na dulu tulis. Ion positif dulu. Okay, ni combine dengan ni. Okay, lepas tu NO3 belakang dia. So dia positif 1 dengan negatif 1 kita boleh mati. Jadi kita combine je terus. Tak ada dah hilangan atom lain dah. So NaNO3 dapat dah satu hasil dia garam. Okay, so barulah kita tulis dekat atas ni NaNO3. Okay, so hak ni pula LH ni hidroksida combine dengan hidrogen. Positif 1. So kita akan dapat mudah je. Hak tu. Tak payahlah buat lain. Kita terus je tulis H2O. Nampak? Ini ialah hasil bagi peneutralan. Mesti dapat garam dan air. So check lah sama ada persamaan ini imbang ataupun tidak. Jadi kalau seimbang dah beres lah. Okay, peneutralan. Ada soalan nak tanya berkaitan dengan peneutralan? Ada. Okay. Tu sifat kimia bagi asid. Okay, Amza ada dari tu? Ada je. Ada. Boleh sebut sifat kimia bagi alkali? Sifat kimia bagi alkali je. Ingat tak? Alkali apabila dia bertindak Irfan dengan boleh asid. bantu? Ya, saya dengar saya je. Ada berapa? Ada 3 ke? 3. Ya, satu. Satu Alkali alkali tambah? asid. Ha? Alkali tambah asid. Siapa lah? Super lah tadi ke? Super. Ya, Kita super lah. panggil Dia ambil daripada dengan sifat kimia asid juga. betul. Okay, ataupun LOH dia. Okay, beres. Yang kedua? Yang kedua, alkali bertindak balas Okay, dengan alkali ion logam. tambah dengan ion logam. Okay, ion logam. Okay, bagus. So, dapat apa Dia akan dapat kalau tak dapat silap 2 saya hasil ke 1 hasil? satu. Dia dapat logam hidroksida tak terlarut ke cara? Apa?
Hasil dia logam hidroksida tak telat. Okey, bagus. Okey, next nombor 3. Nombor 3 ke apa? Yang ketiga, alkali bertindak balas dengan garam amonium. Okey, so dia ada dengan ion amonium. Hasil dia 3. Kira-kira. So dia ada 3 deh. Okey, beres. Terima kasih. Okey, contoh dia. Ni tak apa. Nombor 1 ni tadi kita tengok dah. Dia ambil daripada sifat kimia asid juga. So settle lah. Benda yang sama saja. Okey, yang kedua, alkali bertindak balas dengan ion logam. Ion logam ni, logam mana? Jadi contoh dia alkali bertindak balas dengan ion kuprum. Alkali apa apa dah. Okey, bagi satu contoh alkali marham. Alkali kuat. Bagi satu contoh alkali kuat, adik. Tadi saya sebut dah contoh. Kita ambil kalium lah, hidroksida. Kita ambil satu contoh ion logam. Ion logam ni banyak macam-macam ada. Kita ambil kuprum. Kuprum 2. Ion kuprum 2. So kalau sebut ion kuprum 2, that means Cu. Sabar je lah. Cu2 positif. Daripada larutan kuprum 2 sulfat. Sebenarnya saya ambil larutan kuprum 2 sulfat yang warna biru tu, saya campur dengan kalium hidroksida. So saya akan dapat apa hasil dia? Apa hasil dia sini? Kuprum hidroksida. Persamaan ni. Sebutkan nama hasil. Awak dulu masa kita tempat ada buku model ke? Saya tak ingat dah. Masa kita tempat ada buku model ke? Ke buku latihan bertopik? Ada buku latihan bertopik teacher. Awak dapat akhir tahun gitu. Cover dia warna biru. Rasanya Ya. Buat aku tak tahu latihan ke masa tu. Tak buat, memang rugi lah. Dan ini gunalah buku tu untuk buat latihan tengok semula bab alkali. Jadi saya nak awak ulang kaji ni. Ni nak kena buat, ni N ni bukan N ni. Ni amonia. NH4 positif 1. NH4 positif 1 ion amonium. Kalau contohnya kita ambil amonium klorida, NH4Cl. Okey. So ni dapatkan hasil dia berapa semua ni. Lepas ni saya akan bagi soalan. Okay. Itu benda-benda penting belakang nak kena buat ni. Boleh cari lepas ni. Okey, kita nak pergi soalan seterusnya. Soalan nombor 7. Sudah lagi tu dah. Sifat kimia alkali tu.
Sekarang ni nak pukul hampir pukul 12. Saya nak pergi soalan nombor 7 dulu. Awak ada soalan nombor 7? Awak ada soalan nombor 7? Soalan nombor 7 buat tak? Tak Tak nyahut buat tu. teacher. Ya tandanya tak buat. Okey, tengok soalan nombor 7. Kalau ada orang boleh share screen tu, share screen soalan nombor 7 tu. Tak buat lagi. Tulis dekat chat tu siapa dia buat dah, siapa dia buat dah tu. Mesti tak berani nak mengaku sebab takut teacher suruh tu. Orang lain buat ke tak? Marhah sore jawab. Fatin Najwa pun tak lagi. Okey, lepas ni awak jawab. Saya bagi masa untuk awak jawab lah pukul 12 ni. Sebelum awak jawab, nak kita tengok soalan dulu. Okey, soalan dia, 2 eksperimen telah dijalankan untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas masing-masing bagi eksperimen 1 dan eksperimen 2. Siapa boleh share screen? Silakan, siapa boleh share? Okey, dalam soalan tu eksperimen 1 dia tulis itu 3 gram ketulan zinc. 25 cm padu asid hidroklorik 1.0 mol di N-3. Eksperimen 2, 3 gram serbuk zinc. Jadi awak bulatkan perkataan serbuk zinc dengan ketulan zinc. Jadi kita nampak ada perbezaan antara dua benda tu. Macam yang kita main ke tu lah, sama tapi tak serupa. Gambar sama tapi tak serupa. Lah ni eksperimen sama tapi ada benda tak serupa dah. Okey, hak tak serupanya zinc tu. Eksperimen 1 dalam bentuk ketulan, tokoh-tokoh. Tapi eksperimen 2 dia dalam bentuk serbuk halus. Okey, serbuk zinc. Jadi eksperimen tu dia buat kemudian dapat keputusan. Okey, dalam jadual bawah tu, jadual tu adalah untuk masa, okey, ikut saat, kemudian isi padu gas yang terbebas. Ada korang boleh share screen? Akil boleh share screen tak Akil? Okey. So masa dengan isi padu gas. Isi padu gas. Okay, isi padu gas. Okay, so dia ada dua lah jadual sebab dia ada dua eksperimen. Okay, namakan gas yang terbebas dalam kedua-dua eksperimen. Bila nak jawab soalan A1, namakan gas. Kita kena ingat, kena tengok semula bahan yang diberi. Zinc tambah dengan asid hidroklorik. Maksudnya balik hak kita belajar tadi, asid tambah dengan logam reaktif. Boleh? Hak kita belajar tadi ni sifat kimia asid ni. Jadi awak kan tahulah gas ke apa yang terhasil kan. Okey, so dia nak nama kena tulis dengan perkataan. Jangan tulis dengan formula. Okey, huraikan satu ujian kimia, 2 markah. 2 markah tu, 1 markah untuk kaedah, 1 markah untuk pemerhatian. Okay, tolong tulis dah. Dekat sebelah kiri tu ada ruang kosong, awak catat situ. Ujian kimia 2 markah, 1 untuk pemerhatian, 1 lagi kaedah. Okay, soalan B1. Okay, rujuk kepada jadual 5.1 dan jadual 5.2. Hitungkan kadar tindak balas purata. Okey, gariskan perkataan kadar tindak balas purata. Okey, jadi awak kena kira lah. Isi padu bahagi dengan masa. Okay, tengok dekat jadual 5.1. Okey, dalam jadual tu awak kena tengok mana isi padu yang sama, dia start sama. Kalau daripada kosong naik 0.5, 2 belah, kemudian 7 belah, 23, 27, 31, 35, 35. Okey, awak kena bulatkan dekat dalam jadual tu
35/140 saat. Jadi ambil nilai tu bahagikan. Boleh? Bila dia mula mendata, graf tu bila dia mula mendata, kita ambil nilai tu. Okay? Okay, itu jadual 5.20, awak ambil mana dia? Yang mula-mula sekali dia mendata. Dia start dekat 35/120. Okay, jadi ambil masa 120. Tapi isi padu masih lagi sama iaitu 35. Isi padu bahagi masa dia. Yang itu kah? Okay. Okay, kemudian jawapan awak mesti ada unit yang betul. Okay, saya nak tengok awak buat lepas ni. Okey, kemudian nombor 2, bandingkan kadar tindak balas bagi eksperimen 1 dan eksperimen 2. Awak tengok kadar tindak balas antara dua tu, hak mana lebih tinggi. Kadar tindak balas mesti guna perkataan lebih tinggi. Okey, ataupun lebih rendah. Ataupun bertambah, berkurang. Okey, nombor 2, terangkan jawapan anda dengan merujuk teori pelanggaran. Okey, bulatkan perkataan teori pelanggaran. Bila sebut teori pelanggaran, okey, ada 3 markah. Jadi ada 3 benda poin penting yang perlu ditulis. Okey, bila tengok situ, faktor dia adalah faktor saiz. So, awak kena koyaklah. Saiz, ketulan sizing lebih eksperimen 2 lebih kecil daripada eksperimen 1. Dia kena spesifik. Okey. Bila melibatkan perbandingan kena spesifik. Eksperimen 1 dan eksperimen 2. Kita kena tak boleh royak umum lah maksudnya. Okey, lepas tu saiz mesti kait dengan apa? JLP, jumlah luas permukaan terdedah. Okey, kalau kecil, saiz dia kecil, dia akan jadi jumlah luas permukaan yang apa dia? Besar. Okey, jumlah luas permukaan yang besar. Bila saiz kecil, jumlah luas permukaan besar. Bila saiz besar, jumlah luas permukaan JLP dia rendah. Ingat kodok ni, tolonglah royak sikit, respon sikit. Apa yang saya royak ni, awak faham kodok ni? Faham teacher. Oh, sebab tak ingat ni. Teacher. Sebab ni belajar tahun lepas, akhir-akhir hujung tahun dah belajar ni. Saya pun tak ingat lah mana dah saya mengajar Pak IR 3 tu. Muka masa tu tak ada Peng Hion lagi, tak reti lagi nak manual lagi masa tu. Ajar gitu je lah dulu tu. Okay, so kita faktor. Okay. Dalam bab kadar tindak balas, dalam bab kadar tindak balas. Ni kadar tindak balas Okay, so kadar tindak balas ni ada 5 faktor. Okay, kadar tindak balas. So dia ada 5 faktor. Pertama, faktor saiz. Okay, yang kedua faktor apa dia? Eka? Faktor apa? Faktor suhu. Okay, yang ketiga faktor apa Faris? Kehadiran mangkin. Okay, so ni kepekatan. Okay, lagi? Yang keempat, apa dia? Tekanan. Okay, ada lagi ke? Soal lagi apa? Mungkin. Mangkin. Okay, mangkin. Bagus. So, ada 5 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Tindak balas reaksi kimia ni banyak. Macam-macam tindak balas berlaku. Jadi, dia boleh jadi tindak balas tu cepat, lambat. Cepat atau lambat tu dia bergantung kepada faktor-faktor ni lah. Okay, so sekarang ni faktor saiz. Faktor saiz ni ada saiz, macam mana, saiz kecil.
Okey, kecil. Saiz kecil. Okey, dengan saiz besar. Okey. Okey, kecil ni dalam bentuk serbuk. Okey, besar ni dalam bentuk ketulan. Okey. So kalau saiz kecil, okey, saiz kecil, JLP dia, JLP tu ke apa? Jumlah luas permukaan terdedah. Okey, so JLP dia besar. JLP dia besar. Okey. Kalau saiz besar, okey, JLP dia kecil. Kecil. Berkurang. JLP. Jangan tulis JLP dia nulis dah. Tulis penuh jumlah luas permukaan terdedah. Okay, saiz kecil JLP tinggi. So kadar tindak balas tinggi. Kalau saiz besar JLP dia kecil. So kadar tindak balas dia berkurang. Jadi hak ni lah awak kena terang masa dalam teori pelanggaran. Okay. Kemudian kena kaitkan dengan frekuensi. Alah, guna kala yang tak berapa nak sesuai mana orang main ni. Frekuensi. Frekuensi ke apa? Frekuensi pelanggaran berkesan. Frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah. Okay. So sini kalau kita guna zinc dengan asid hidroklorik ke apa berlanggar? Atom. Okay, atom zinc. Saya minta maaf dah. Jadi begini. Banyak masalah ni. Kalau sini dalam soalan tu tindak balas tu akan berlaku, pelanggaran akan berlaku antara atom zinc dengan ion hidrogen. So bila kita tulis frekuensi, so kita kena buat ayat molek lah. Frekuensi pelanggaran berkesan antara atom zinc dan ion hidrogen. Okey, soalan C, lakarkan graf isi padu gas. Okey, sini perkataan lakar. Bulatkan perkataan lakar. Okey, so bila lakar, dia kena ada apa? Tak payah baca lah benda tu. Saya tak tengok. Bila lakar, dia mesti ada apa lakar ni? Dia mesti ada dua markah tu, dia nak apa lakar ni? Ni, mesti pertama sekali kena ada paksi dengan tajuk. Unit sekali. Okey. Dia kata graf isi padu gas melawan masa. Masa tu paksi Y. So masa dalam unit saat. Isi padu dalam unit sentimeter padu. Lepas tu awak lakarlah graf. Boleh? Dua eksperimen tu, dua graf tu dalam satu paksi yang sama. Boleh buat kejap lagi dah. Saya tunggu kemudian kita bincang. Okey? Ada soalan nak tanya? Saya tak siap catch up banyak dah sebabnya awak tak siap kerja. Mungkin ada siap dah kot. Ada siap dah ke? Ada ni yang siap dah ni. Okey, tak apa. Kalau siap ada soalan nombor 7, buat soalan seterusnya, soalan 8 dan soalan lain. Soalan esei dan sebagainya. Okey, boleh? Ada 50 orang ni. Okey, lepas tu saya akan masuk link untuk Google Form 20 soalan objektif acid base. Mari dulu saya masuk 30 soalan objektif. Acid base juga. Tu bahagian pertama. Ni bahagian kedua. Sebab acid base garam ni dia banyak benda. Jadi dia buat dua bahagian lah. So sekarang ni pukul 12. Kita berhenti dulu Google Meet ni. Boleh live dulu. Awak buat dulu soalan nombor 7 sudah. Boleh? Boleh teacher. Okay, thank you.
Thank you, teacher.